الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kepada kita umur yang panjang, masih lagi diberi kepada kita kesihatan yang baik sehingga kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi tajuk yang berkaitan dengan akhlakul mukminin, akhlak orang-orang yang beriman. Ayuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, tazakkaru daiman anna masyaqqatat ta'ati tazhabu wa yabqa sawabuha wa anna lazzatal ma'siyati tazhabu wa yabqa iqabuha. Tazakkaru daiman, kita ni kena ingat semua, sentiasa kena ingat, anna masyaqqatat ta'ati tazhabu wa yabqa sawabuha, bahawa masyaqqah, kepayahan kita melakukan ketaatan, bangun malam payah kan, puasa, baca Quran, sebagainya lah, memang payah. Tazhabu, tapi kepayahan tersebut akan berakhir, dia bukan payah semua. Wa yabqa sawabuha, manakala pahalanya, ganjaran pahalanya kekal sampai bila-bila. Wa anna lazzatal ma'siyati tazhabu, dan sesungguhnya keseronokan buat maksiat ni akan berakhir juga. Wa yabqa iqabuha, dan dosanya kekal sampai bila-bila, kecuali bertaubatlah kan. Maknanya kita kena ingat semua, walau penat pun, walau susah pun, kita kena buat semua amal soleh kita, kerana amal soleh tadi akan memberi manfaat kepada kita di hari kemudian. Wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantaziris sabah." Apabila kamu berpagi, kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu tunggu pada waktu petang. Apa maksud dia? Nak sedekah, masa nak sedekah pagi tu bagi lalu. Jangan tak apalah, tunggulah, tangguhlah. Dah tangguh tak jadi. Faham tak? Iza amsaita fala tantaziris sabah. Apabila kamu berpagi, waktu pagi kamu nak buat amal soleh, jangan kamu tunggu pada waktu petang. Mana tangguh, jangan. Wa iza Iza amsaita, apabila kamu berada pada waktu petang, fala tantaziris sabah, jangan kamu tunggu waktu pagi. Wa iza asbahta, apabila kamu berada pada waktu pagi, fala tantaziril masa, jangan kamu tunggu pada waktu petang. Maknanya apabila kamu berada pada waktu petang, nak buat amal, buat, jangan tangguh. Apabila kamu berada pada waktu pagi nak buat amal, buat, jangan tangguh. Wa khudh min sihhatika limaradika, ambillah ketika mana kamu sihat untuk sebagai bekalan ketika mana kamu sakit. Maknanya ketika mana kita waktu sihat ni, kita pergi masjid 5 waktu, tiba-tiba kita sakit, tak boleh mari masjid, pahala mari masjid tu berterusan walaupun kita buat di rumah kan. Sebaik seorang diri kat rumah, adalah keadaan yang sakit, tapi ketika sihat kita mari masjid, pahalanya adalah pahala berjamaah. Wa min hayatika limautika, dan ketika kamu hidup, buatlah amal untuk kematian kamu. Masa ni lah, masa kita hidup ni, kita buat amal, kita rebut, cari peluang, cari bekal dan sebagainya untuk hari kehidupan selepas kita mati. Itu makna pesanan daripada Ibnu Umar. Fal wajibu 'alal muslimi an yasta'idda li liqa'i rabbih.
Yang menjadi kewajipan kepada kita sebagai seorang Muslim adalah sentiasa mencari bekalan. Yasta'iddan maknanya bersedia untuk bertemu dengan Tuhan kita, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bil imani wal amali soleh. Yang pertama dengan iman, yang kedua dengan amal soleh. Itu cara kita nak pergi ke alam sana. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bertakutlah kamu, bimbanglah kamu, jagalah kamu pada suatu hari di mana kamu akan dikembalikan pada hari tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada seorang pun yang tak ada kematian, kan? Semuanya akan tiba waktu matinya. Jadi orang yang cerdik, dia menyediakan bekalan untuk hari akhirat dia. Orang yang bodoh, orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Ayuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, mawdu'una al-yawma an taharras sunnati qawlan wa amalan. Tajuk yang kita nak bincang pada malam ini berkaitan dengan taharras sunnah. Taharras sunnah ni maknanya kita cari sunnah, kita ikut. Cari mana sunnah Nabi, kita ikut. Qawlan wa amalan, dari segi perkataan dan juga dari segi perbuatan. As-sunnatu hiya sirah. Sunnah-sunnah ni makna dia perjalanan Nabi, kan? Wa sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam siratuhu. Yang dikatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sirah dia, perjalanan dia, apa yang Nabi buat, itu dipanggil sunnah. Was sunnatu fi istilahil fuqaha. Sunnah dalam segi istilah para fuqaha, maka minal ibadati nafilatan manqulatan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ma laysa biwajibin minha. Yang pertama dikata sunnah ni maknanya ibadat-ibadat sunat yang dinakalkan, yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bukan benda wajib. Contoh dia, kita sembahyang sunat ba'diyah, kan? Itu dipanggil sunnah. Wa tutlaku aidan fi kalamil fuqaha ala ma yuqabidul bid'ah. Tapi kalau disebut sunnah ni, yang pertama dengan makna sunnah tu kan, yang kita ambil daripada Nabi, benda yang tak wajib. Yang kedua, makna sunnah adalah benda yang bertentangan dengan bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Contoh dia, kalau kita sembahyang sembahyang jenazah kan, selepas Al-Fatihah tak ada bacaan kan, ada baca surah apa-apa, tak ada kan. Tiba-tiba kita kata, apa salahnya, benda baik, baca ayat kursi, apa salahnya? Itu dipanggil bid'ah. Maknanya rekaan dalam ibadat. Itulah ibadat ni dia kena berdalil. Itu maksud ibadat. Okey. Was sunnatun nabawiyyatu zadun kulluha. Sebut je sunnah Nabi ni, dia merupakan zad, dia merupakan bekalan. Siapa buat sunnah Nabi boleh pahala. Fahiya tuhyi quluba mutba'iha. Dia boleh menghidupkan jiwa orang yang ikut sunnah. Kan orang ikut sunnah ni jiwa dia hidup. Wa tasmu bihim ila darajatin 'aliyah. Maknanya orang yang ikut sunnah ni adalah orang yang darjat kedudukan dia tinggi berbanding dengan orang yang ikut bid'ah. Namanya buat amal tak ikut sunnah, tertolak. Minal imani wa taqwallah, daripada iman dan takwa kepada Allah. Wa tuzawwidul muslima bikullil khair wa tujannibuhu kullasyarr. Yang pertama, dia akan membekalkan kepada orang Islam tadi ke segala kebaikan, dan dia akan menjauhkan orang Muslim tadi daripada kejahatan. Jadi maknanya kita kena belajar lah kan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu? Jadi orang ada ilmu ni, nak buat apa-apa amal, dia ada sandaran sunnahnya. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, min akhlaqil mu'minin, di antara akhlak orang-orang mukmin adalah al-hirsu 'ala sunani ar-ratibah wal ibadat at-tatawwu'iyyah. Kita kena rakus, tahu rakus kan? Kita kena tamak, kita nak kena buat, kena sentiasa buat al-hirsu ni 'ala sunani ar-ratibah. Sunnah apa ni dipanggil? Sembahyang sunat rawatib.
kan, kena buat semua, jangan tinggal. Wala ibadati al-tatawwu'iyah, ibadat sunat kita kena rebut, kan. Yaqulu Rabbuna subhanahu wa ta'ala fil hadisil qudsi, dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada satu pun yang boleh mendekatkan hamba-Ku kepada diriku yang lebih dicintai kepadaku lebih daripada benda yang fardu. Maknanya kita buat benda fardu ni, sembahyang fardu, haji, zakat, apa-apa yang fardu ni ialah yang merupakan benda yang paling Allah Ta'ala cintai. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, sentiasalah hamba-Ku ini mendekatkan diri kepadaku dengan benda-benda sunat hatta uhibbah, sehingga aku cinta pada dia. Maknanya kalau kita nak raih kasih sayang Allah Ta'ala, kita kena perbanyakkan benda-benda sunat, benda-benda sunat. Okey. Solatun nafliyah, apa maksud sembahyang sunat? Sembahyang sunat adalah kullu anwa'is salawati ghairil mafruḍah, semua jenis sembahyang yang bukan fardu. Sembahyang fardu ni makna dia Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, 5 je kan fardu kan. Lain daripada fardu tu semua dinamakan sebagai sembahyang sunat, tapi dia kena berdalil, tak boleh reka. Wan naflu min as-salati huwa ma sabata fi syar'i al-islami tuliba fi'luhu bidalil. Maknanya sembahyang sunat ni maknanya apa yang sabit daripada syarak, daripada syarak, apa yang diminta supaya kita buat dengan berdalil. Kalau kita reka tak jadi sunat, tak jadi sunat. Contoh dia, ada setengah orang sempena kedatangan bulan Rejab, dia ada satu jenis sembahyang sunat dinamakan sebagai sembahyang sunat ar-rawaib. Pada malam Jumaat yang pertama di bulan Rejab, dia pun sembahyanglah, sahaja aku sembahyang sunat ar-rawaib 2 rakaat lillahi ta'ala. Itu Nabi tak buat, tak ada dalam sunnah, maka nama dia bid'ah, haram, reka dalam ibadat, tak boleh kan. Maknanya dia kata di sini tuliba fi'luhu bidalil, nak buat apa-apa kena ada dalil. Itu maksud ibadat. As-sunanu ar-rawatibu tartabitu bis-salawatil mafruḍah. Yang dimaksudkan dengan sunat dipanggil sunat rawatib ni, dia tartabitu dengan makna dia ada kaitan rapat dengan sembahyang fardu. Sawa'un kanat qabliyatan am ba'diyatan, sama ada sebelum sembahyang fardu ataupun selepas sembahyang fardu. Maknanya kalau kita katakan sembahyang Zuhur kan, sebelum Zuhur 2 rakaat, 4 rakaat, selepas Zuhur 2 rakaat yang muakkadah, 2 rakaat yang tidak muakkadah. Itu dipanggil sunat rawatib. Wahyal lati wurida zikruha fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi qala fi, di mana dalam hadis Nabi ada Nabi menyatakan man shalla isnatai asyrata raka'atan fi yawmin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah, rawahu Muslim. Siapa yang menunaikan sembahyang sunat 12 rakaat sehari semalam, maka dengannya tadi Allah Ta'ala akan sediakan baginya mahligai dalam syurga. Jadi makna dia, ini hadis yang sahih, orang yang malas menunaikan sembahyang sunat rawatib tak ada mahligai, tak ada mahligai. Maknanya mahligai ini maknanya istana kan, orang yang dikhususkan kepada mereka yang sentiasa melakukan sembahyang sunat rawatib. Wa yara jumhurul fuqaha'i istihbab al-muwazabati 'ala sunanir rawatib. Jumhurul fuqaha menyatakan bahawa menunaikan sembahyang sunat rawatib ini satu benda yang sangat-sangat digalakkan, jangan tinggal kan. Wasarah al-Hanafiyyatu, dari segi mazhab al-Hanafi, ulama mazhab Hanafi kata inna tarikas sunani ar-rawatib, orang yang meninggalkan sembahyang sunat rawatib, katakanlah selepas isyak balik lalu, kecuali dia sembahyang kat rumah kan, dia tak sembahyang, yastawjibu isa'atan wa karahiyatan. Orang yang meninggalkan sembahyang sunat rawatib ni, maka dia akan mendapat isa'ah. Isa'ah ni maknanya benda yang tak bagus kan. Orang lain tunggu sembahyang sunat sekejap, dia gaduh balik,
malah, maka tak bagus. Wa qala al-Hanabilah, berkatanya pula ulama mazhab Hanbali, bi karahati tarki ar-rawatib bila uzrin. Orang yang meninggalkan sembahyang sunat rawatib ini tanpa uzur, dia merupakan benda yang sangat-sangat dibenci, makruh kan. Mana kita jangan tinggal sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib ni tuan-tuan sekalian, dia sebelum zuhur 4 rakaat. Mana 2 rakaat, lepas bagi salam 2 rakaat. Selepas zuhur 2 rakaat. Selepas maghrib 2 rakaat. Selepas isyak 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Cukup kan? 12. 4 campur 2 campur 2 campur 2 campur 2. 12. Jadi maknanya sesiapa yang sentiasa melakukan 12 rakaat tadi, maka dijanjikan mahligai dalam syurga. Adapun sebelum maghrib, sebelum isyak kan, itu dipanggil sunat yang tidak muakkadah, tapi kena buat juga. Wa min fawaidi as-salawatin nafilah ma yali. Apakah kelebihan sembahyang sunat rawatib? Apa kelebihan? Yang pertama, al-fawzu bi mahabbatillah azza wa jalla. Orang yang sentiasa menunaikan sembahyang sunat ni, yang pertama, dia akan mendapat cinta Allah. Allah Ta'ala kasih pada dia. Yang kedua, al-qurbu minallah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dekat kepada Allah. Orang sentiasa buat sunat ni, dia sentiasa dekat dengan Allah. Yang ketiga, al-istifa. Istifa ni maknanya kita pakai Mustafa tu kan, orang yang terpilih. Maknanya kalau kita buat sembahyang sunat rawatib ni, itu maknanya dia orang yang terpilih, orang yang dipilih oleh Allah untuk buat benda sunat. Orang yang gaduh-gaduh nak balik ni, orang yang tak terpilih, maka dia pemalas nak buat sembahyang sunat kan. Yang keempat, jabrun an-naqsi wal khalal allazi yatra'u 'ala as-salawatil mafruḍah. Sembahyang sunat juga ada sebagai dipanggil apa, nak tampung kekurangan yang ada pada sembahyang fardu. Kita sembahyang fardu ni terkhayas sana terkhayas sini, maknanya ada kekurangan. Bagi menampung kekurangan yang ada pada sembahyang fardu tadi, dia kena tampung dengan sembahyang sunat. Kalau orang yang tak sembahyang sunat, maknanya sembahyang fardu dia ada cari sana cari sini, jadi kena tampung. Kena tampung dengan sembahyang sunat. Yang ke 6 kan, kasbul hasanat. Orang yang sembahyang sunat ni, dia mencari kebaikan, tambah kebaikan, tambah pahala. Okey. Yang ke 7, mihwu az-zunubi was-sayyi'at. Orang yang sembahyang sunat ni akan menghilangkan dosa, menghapuskan dosa. Maknanya banyaknya kelebihan sembahyang sunat. Yang ke-8, mudha'afatul ajri was-sawab. Berganda-ganda pahala dalam sembahyang dia tu, sembahyang fardu secara berjamaah diiringi dengan sembahyang sunat pula, pahalanya berganda-ganda. Yang ke-9, maghfiratu ma taqaddama minaz-zunub. Orang yang sembahyang sunat ni, dosa-dosa kecil dia sentiasa diampun, sentiasa dimaafkan, sentiasa dihapuskan. Itu makna penting sembahyang sunat. Yang ke-10, uluwil manzilati fid dunya wal akhirah. Orang sembahyang sunat, kedudukan dia atas dunia memang tinggi, dan juga kedudukan dia di hari akhirat memang tinggi dibanding dengan mereka yang malas menunaikan sembahyang sunat. Lepas sembahyang balik kan, kedudukan dia, darjat dia tak sama dengan orang yang buat sembahyang sunat. Yang ke-11, sumuwun nafsi wa sifa'uha. Jiwa dia jiwa yang bersih, bersih jiwa dia. Okey. Yang ke-12, taharatul ruh wa naqa'u as-sarirah. Taharatul ruh maknanya jiwa dia yang tadi sumuh kan, sumuh maknanya jiwa dia tinggi. Taharatul ruh maknanya dia jiwa dia bersih. Wa naqa'u as-sarirah, perjalanan dia, akhlak dia memang comel sebab dia melazimi sembahyang sunat. Tazkiyatun nafsi, lebih kurang ya, maknanya dia membersihkan jiwa. Muslim dan muslimat sekalian, aqsamu as-salawatin nawafil. Ada bahagian-bahagian tertentu sembahyang sunat ni, ada bahagian dia. Al-qismul awal, bahagian yang pertama,
allazi la waqta muhaddad lahu, tak ada waktu bagi dia. Maknanya bila-bila masa boleh sembahyang sunat, kecuali pada waktu tahrim lah. Tapi kalau sembahyang sunat rawatib tadi, dia ada waktu dia, sebelum sembahyang fardu ataupun selepas sembahyang fardu. Bal bi imkanil 'abdi ada hazihi an-nafilah mata sya'a fi ghairi waqti al-karaha. Bahkan dikata seseorang tu dia boleh menunaikan sembahyang sunat bila-bila masa dia nak, bukan pada waktu tahrim. Pada waktu tahrim ni bila? Waktu tahrim ni yang pertama selepas subuh kan, tak boleh kan. Yang kedua selepas asar, tak boleh kan. Apa lagi yang beberapa waktu ke tahrim kan, ka salatil hajati wa salatil istikharah. Contoh sembahyang sunat hajat bila-bila masa boleh, kecuali pada waktu tahrim lah. Dan yang kedua sembahyang sunat istikharah, dia kata jenis sembahyang ni tidak ada had, bila-bila masa boleh. Al-qismu tsani, bahagian yang kedua, maksusun biwaqti muhaddadin, dia ada waktu dia yang tertentu. Kas sunani ar-rawatib allazi tasbiqu aw ta'qibu as-salawatil khams, seperti sembahyang sunat rawatib dia mengiringi sembahyang fardu. Wa kadzalika salatul duha, begitu juga dengan sembahyang duha, dia ada waktu dia. Wa salatil witri, salat witir ada waktu dia. Wa qiyamil lail, salat tahajud ada waktu dia. Wa salatil khusuf wal kasuf, sembahyang gerhana bulan dan sembahyang gerhana matahari ada waktu dia. Okey, dipanggil bahagian yang kedua. Jadi makna dia ada yang terikat dengan waktu, ada yang tidak terikat dengan waktu. Masyru'iyyatut tatawwu, kenapa disyariatkan sembahyang sunat? Syariat at-tatawwu liyakuna jabran lima asa ay yakuna qad waqa'a fil fara'id min naqsin. Maknanya disyariatkan sembahyang sunat tadi adalah untuk menampung kekurangan yang ada pada sembahyang fardu. Jadi sembahyang fardu kita ni kita tidak tunai secara sepatutnya tidak ada khayalan. Tiba-tiba kita khayal sana khayal sini, mana ada kecacatan dalam sembahyang fardu kita, maka kita kena tampung dengan sembahyang sunat. Itu tujuan dia. Okey. Wa minat tatawwu'i aidan salatul duha, di antara sembahyang sunat dia adalah sembahyang duha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu kullu sulama min ahadikum sadaqatan. Dia kata setiap pagi ni sepatutnya sendi-sendi kita ni bersedekah. Sendi kita ada berapa? 360 sendi. Maka setiap sendi ni sepatutnya bersedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqatun, setiap kita sebut subhanallah 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 kan, itu dipanggil sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqatun, setiap kali kita sebut alhamdulillah alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap kali kita sebut la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap kali kita sebut Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, kita suruh benda baik itu adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqatun, kita cegah benda munkar adalah sedekah. Wa yajzi'u min zalika rak'atani min ad-duha. Kita sebut bahagian sedekah tu memadai dengan sembahyang sunat duha 2 rakaat. Jadi makna dia orang yang buat sembahyang sunat paling kurang 2 rakaat ini memadai untuk anggota dia ni, sendi dia ni 360 ini bersedekah semuanya. Jadi rugilah orang yang tak ada masa nak sembahyang duha. Salatul duha minan nawafil allati harasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mudawamati 'alaiha. Salat duha ni merupakan di antara benda sunat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa galakkan kita buat. Bal wahassa 'alaiha as-sahabatu ridwanullahi 'alaihim. Bahkan juga para sahabat sentiasa buat dan sentiasa suruh, sentiasa menggalakkan. Sembahyang duha ni Nabi tak pernah tinggal. Itu penting sembahyang sunat duha. Salatul duha ia nafsuha salatul asyruq. Dia solat duha ni ada 2 nama ada 2 nama. Boleh faham? Yang pertama nama dia sembahyang sunat syuruq.
Yang kedua nama dia duha, nama dia duha kan. Walakinnaha tusamma salat asy-syuruq in sulliyat ba'da syuruqi syamsi wa irtifa'iha qadra ramhin. Sembahyang duha yang kita lakukan pada waktu pagi, matahari naik segalah kan, mana lebih kurang dalam 20 minit selepas habis waktu subuh kan. Dia sebelum naik matahari sekadar segalah, waktu tahrim tak boleh sembahyang, tak boleh kan. Naik sekadar segalah dalam 20 minit atau 15 minit lah lebih kurang, masuk waktu duha. Kita pun Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat lillahi ta'ala kan. Nama dia sembahyang sunat syuruk. Faham tak? Maknanya duha tapi syuruk. Faham tak? Nama yang sama. Faham tak maksud dia? Kita niat, ada setengah orang dia niat syuruk kan. Kita niat duha boleh kan, sahaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat lillahi ta'ala, dinamakan syuruk sempena matahari naik. Syuruk di mana dia matahari naik. Mana nama dia, nama kepada sembahyang duha yang dilakukan pada waktu syuruk. Nama dia maknanya duha tapi syuruk kan. Syuruk tu duha, duha itu syuruk. Faham tak? Kan, faham tak? Wa tusamma bi salatid duha in kanat ba'da zalikal waqti. Katakanlah pukul 9 kan, Allahu Akbar, sahaja sembahyang sunat duha 2 rakaat lillahi ta'ala kan. Itu nama dia duha. Duha makna dia matahari sedang panas kan. Syuruk makna dia matahari baru naik kan. Duha juga, tapi duha yang dilakukan pada waktu matahari panas tu, itu nama dia duha. Jadi duha dengan 2 makna. Sekiranya kita melakukan duha pada waktu syuruk, nama duha tadi juga dikenali sebagai syuruk kan. Sekiranya kita lakukan sembahyang sunat duha pada waktu yang matahari sedang panas, maka dinamakan sebagai duha. Faham tak kan? Tapi ada setengah orang dia kata syuruk lain, duha lain. Itu bagi pendapat mereka lah. Tapi bagi saya, saya jumpa macam ni, maknanya duha juga kan. Sebab kita kata dah masa waktu duha kan, sembahyang dah duha, tapi dikenali sebagai syuruk sempena matahari naik. Okey, boleh kan? Wa tusamma aidan salat al-awwabin. Orang sembahyang sunat duha ni, sembahyang sunat duha tu dinamakan sebagai solat al-awwabin. Apa maksud solat al-awwabin? Solat al-awwabin dengan makna sembahyang orang-orang yang bertaubat, kembali kepada Allah. Jadi maknanya duha ni ada nama duha, ada nama syuruk, ada nama al-awwabin. Boleh faham? Wahya salatun tu'adda ba'da irtifa'i syamsi qaida ramhin, maknanya selepas matahari itu naik segala-segala. Wa aqalluha raka'atani, paling kurang 2 rakaat. Wa awsatuha 4 raka'atin, pertengahan dia 4 rakaat. Wa afdaluha 8 raka'atin, yang paling afdal 8 rakaat. Wa aksaruha 12 raka'atan, dan paling banyak 12 rakaat. Faham kan? Jadi mana saya ulang kali lagi, duha ni ada beberapa nama. Yang pertama syuruk, iaitulah ketika mana matahari baru naik sekadar segalah, masa waktu duha. Yang kedua dinamakan sebagai duha betul, kerana duha tu dengan makna matahari sedang panas, pukul 9, pukul 10 kan. Kemudian juga dikenali sebagai sembahyang salatul al-awwabin, solat orang-orang yang kembali kepada Allah, bertaubat. Dan rakaat dia 2 boleh, 4 boleh, 8 boleh, 12 pun boleh. Salatul duha kejap, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abu Darda. Abu Darda kata, "Awsani khalili bisalas", di mana Rasulullah berpesan kepada aku dengan 3, bisyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Yang pertama, Nabi pesan kepada aku supaya menunaikan puasa sunat 3 hari sebulan. Kan dia sebenarnya Nabi buat ni hari Isnin, hari Khamis, dan kemudian pada hari yang ke-13, 14 dan 15, betul dipanggil sebagai hari putih. Wa alla anam illa ala witrin, dan Nabi suruh aku ni sebelum tidur tunaikan sembahyang sunat witir. Sembahyang sunat witir ni dia boleh tunai sebelum tidur, tapi afdalnya
setelah kita bangun tahajud kan, tutup dengan witir, boleh juga. Wa subhatid duha fi safari wal hadari, dan sembahyang sunat duha sama ada ketika bermusafir ataupun ketika mana tak pergi mana-mana. Musafir pun singgahlah kejap di. Okey, ada soalan? Tak terdengar. Tak bacalah ni. Soalan. Okey, itu saya katakan tadi. Ada orang dia membezakan di antara sunat isyraq dengan sunat duha, kan? Maknanya pada matahari naik segala tu dia kata sunat isyraq, kan? Kalau ikut sini apa yang saya bacalah, dia kata kita tunaikan sembahyang duha pada waktu syuruk tu, nama dia isyraq. Nama dia isyraq, tapi niat dia duha. Niat dia duha. Faham tak? Duha ni makna dia matahari sedang panas, maka ditunaikan pada waktu matahari tengah panas tu, nama dia duha, nama dia. Tapi yang kita tunaikan pada waktu pagi, yang matahari baru naik, baru naik sekadar-sekadar tu, duha juga, cuma dikenali sebagai isyraq. Tapi ada setengah orang dia kata semai sunat isyraq kan, niat isyraq kan, wallahu alam. Tapi saya baca macam tu lah dalam kitab-kitab mana-mana pun, dalam fiqh mana-mana pun, kalau saya jumpa itu je. Maknanya selain duha, niat duha maknanya tapi dinamakan isyraq, kan? Niat duha tapi dinamakan duha pada waktu yang matahari sedang panas. Jadi makna isyraq tu makna dia syuruk, matahari baru naik. Duha makna dia matahari tengah panas. Panas dah kan, pukul 10 kan, panas dah kan. Itu maksud duha, maksud sebenarnya kan. Okey, min fawaidi salatul duha. Apakah kelebihan solat duha? Awalan, yang pertama, tasuddu salatul duha as-sadaqata an jami'i mafasil al-jismi. Yang pertama, sembahyang sunat duha ni dapat tasuddu ni menutupi. Kan sepatutnya Nabi kata tadi kan, Nabi kata sepatutnya sendi kita yang 360 sendi ni kena bersedekah. Maka sembahyang sunat duha 2 rakaat tu menampung sedekah tadi. Itu yang pertama. Fal jismu yahtawi ala sadasimi'atin wa sittina mufassala. Jasad kita ni mengandungi 360 sendi. Wa kullu mufassal yalzamuhu sadaqah syukran lillahi ta'ala ala zihi an-ni'am. Setiap sendi kita ni sepatutnya bersedekah sebagai tanda syukur kepada Allah di atas nikmat yang dikurniakan. Nikmat mata, nikmat hidung, nikmat gotu, nikmat goni kan. Sedekah sebagai tanda syukur. Wa salatul duha tasuddu sadaqata anha jami'an. Semasa sunat 2 rakaat duha ni dah dapat menampung segala sedekah yang perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi dah. Sanian, yang kedua, wasful muhafizin ala salatid duha bil awwabin. Orang yang menjaga sembahyang sunat duha ni dikenali sebagai orang yang al-awwabin. Al-awwabin dengan makna orang yang bertaubat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhafizu ala salatid duha illa awwab. Qala wa hiya salatul awwabin. Tidaklah orang yang menjaga sembahyang sunat duha kecuali orang yang awwab. Awwab maknanya orang yang kembali kepada Allah. Itu maksud dia. Dan solat duha dinamakan sebagai salatul awwabin, sembahyang orang-orang yang kembali kepada Allah. Isyarat. Tengok. Wa minat tatawwu kadzalikal witru. Okey, tadi kita dah pergi kepada kita guna balik ya. Maknanya yang pertama, tujuan kita sembahyang sunat ni kita nak cari pahala bergedung-gedung, kita nak bawa ke hari akhirat. Kita kena tahu kan, yang pertama sembahyang sunat rawatib, yang kedua sembahyang sunat duha, yang ketiga sembahyang sunat witir. Apa dalil dia? Fa'an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, daripada Ali radhiyallahu anhu
Sayyidina Ali berkata, innal witra laisa bihatmi ka salatikum al-maktubah walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara. Dia kata sembahyang sunat witir ni tidaklah seperti sembahyang fardu kamu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berwitir, sentiasa sembahyang witir. Kemudian berkata, ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Nabi kata, wahai ahlul Quran, berwitirlah kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tunggal dan Allah Ta'ala suka kepada benda tunggal. Maknanya Allah Ta'ala suka kepada sembahyang witir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humurin ni'am. Allah Ta'ala ni telah memanjangkan kepada kamu sejenis sembahyang di mana sembahyang tadi lebih baik daripada unta merah. Siapa nak tengok unta merah? Dalam banyak-banyak unta tu, unta merah ni unta yang terbaik. Itu maksud dia. Di zaman jahiliah dulu kan, memang unta merah ni unta yang kalau dah ni harga dia dalam 100,000 seekor kan. Tapi Nabi kata sembahyang yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu ni, sembahyang witir ni lebih baik daripada unta merah tadi kan. Wa ma hiya ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa dia ya wahai Rasulullah? Sembahyang apa? Nabi kata, al-witru, sembahyang sunat witir. Maknanya ringkas je kan, paling kurang 1 rakaat kan. Tapi Nabi kata kan, sembahyang sunat witir ni yang kita tunai tu lebih baik daripada unta merah. Unta merah unta yang terbaik, harga dia lebih kurang dalam RM 100,000. Ma baina salatil isya ila tulu'il fajri, di antara sembahyang isya sampai kepada terbit fajar, sampai subuh. Panjang waktu dia kan. Maknanya kalau kita malas juga seksoklah, rugi kan, menyesal sikit lagi. Wa fil hadisi dalalatun ala fadli salatil witri. Hadis tadi menunjukkan bahawa kelebihan sembahyang sunat witir. Wa bayanu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam anna qimata salatil witri afdalu wa asmanu min amwalil arabi ajma'. Maknanya nilai sembahyang witir tadi lebih afdal, lebih utama, lebih berharga, lebih mahal daripada harta Arab keseluruhan dia. Harta orang Arab ni, orang kaya-kaya tu, memang kalau kita dah ni pakai kereta hok jenis BMW kan, hok baru kan. Itulah maksud dia. Wallati dalla 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam bi humrin ni'am. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, membandingkan antara sembahyang sunat witir dengan unta merah tadi. Fahiya afdalu wa asyraful amwal wa aghlal asman 'inda al-arab. Di mana pada ketika itu unta merah ini merupakan harta yang paling berharga di sisi orang Arab. Kalau kita lihat ni kereta Wildfire hok harga 500,000 tu lah. Nak dibandingkan dengan sembahyang sunat witir ni, harganya sembahyang sunat witir ni lebih afdal daripada harga Wildfire tadi. Jadi kalau orang tak tunai, rugi serugi-ruginya kan. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi tajuk kita ni. Jadi kalau kita tengok daripada awal, bagaimana tajuk yang pertama kita bincangkan adalah wajib menjauhi dosa. Yang kedua, wajib berakhlak mulia. Yang ketiga, digalakkan sembahyang secara berjamaah. Yang keempat, kelebihan qiyamul lail. Dan yang kelima adalah taharrus sunnah. Maknanya kita cari sunnah, kita kena buat. Itu maksudnya akhlak mukmin buku ini mengajak kita supaya mencari dana untuk membawa ke hari akhirat nanti kan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.